Saya ingin turut serta dalam perbahasan mengenai pindaan ke atas Akta Lembaga Hazina Negeri ini. Saya ingin mulakan perbahasan ini dengan mengingatkan bahawa peranan utama Lembaga Hazina Negeri adalah peranan utamanya adalah untuk memungut cukai. Itu adalah dia punya fungsi utama. Jadi saya rasa yang perlu dipikirkan oleh Lembaga Hazina Negeri adalah bagaimanakah dia boleh menggunakan mekanisme yang terbaru, yang terkini untuk memastikan cukai dipungut. Dan kemudiannya, bagaimana wang itu digunakan. Saya rasa oleh kerana wang cukai, khususnya cukai pendapatan ini, dimasukkan ke dalam fund yang telah pun dikhususkan di dalam perlembagaan, iaitu Consolidated Fund, wang yang disatukan. Di mana fungsi wang disatukan ini adalah apabila kerajaan memungut cukai daripada rakyat, wang yang dikutip itu dimasukkan dalam fund ini dengan tujuan untuk dikembalikan kepada rakyat. Jadi saya rasa the whole the whole objective of percukaian ini mestilah jelas supaya kalau kita memahami apakah peranan sebenar Lembaga Hazina Negeri. Apabila kita mula terlampau gairah untuk mungkin nak menjanakan wang yang dikutip itu bagi dilaburkan dan sebagainya, saya khawatir, bimbang, dia akan menyebabkan fungsi utama Lembaga Hazina Negeri itu mungkin dilupakan. Saya ulangi bahawa fungsi utama adalah bagaimana dia seharusnya menjadi ejen kepada kerajaan untuk memungut cukai, dan bagaimanakah dia dapat memungut cukai sebanyak yang boleh, dan kemudiannya bagaimanakah wang yang dikutip itu dapat digunakan untuk manfaat rakyat. Itu dia punya tugas cukai itu. Tapi kalau kita mula deviate daripada tujuan utama itu, apabila kita mula rasa bagaimana wang yang dapat itu nak untuk menjanakan lagi, mungkin kita terfikir, kalau kita mungkin Lembaga Hazina Negeri melihat KWSP dibenarkan untuk melabur, badan-badan tertentu ni dibenarkan melabur, tapi kenapakah Lembaga Hazina Negeri tidak dibenarkan berbuat demikian? Saya rasa kita kena harus bezakan. Sebab saya kata tadi, wang yang dikutip itu dimasukkan dalam fund, dan fund ini hendaklah dikembalikan kepada rakyat, manfaat dia. Sebab itulah kita menentang dulu AES. Sebab apabila kita meletakkan satu syarikat swasta diberikan izin untuk memungut denda daripada rakyat, fine daripada rakyat, dan wang itu sebahagian besarnya, sebahagian daripada wang yang dikutip itu disalurkan kepada orang yang ataupun pihak yang menerima imbuhan kerana mengutip saman itu, bermakna sebahagian wang yang dikutip itu telah pergi kepada individu-individu tertentu, yang mana individu-individu ini tidak mempunyai satu tanggungjawab untuk memastikan wang yang didapat itu ataupun imbuhan didapat itu untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab itulah, atas dasar itu, saya berpendapat bahawa Lembaga Hazina Negeri tidak sewajarnya. Pertama, tidak sewajarnya terlibat dalam apa-apa pelaburan. Itu bukan peranan Lembaga Hazina Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu wujudkan mana-mana syarikat. Sebab bila kita wujudkan syarikat, bermakna sikit sebanyak kita telah mula deviate daripada peranan asal Lembaga Hazina Negeri. Ini yang dikhawatiri. Walaupun mungkin dikatakan bahawa, oh tidak mungkin kita akan menyimpang daripada tujuan asal itu. Minta maaf lah, kita tak percaya pada kerajaan ini. Sebab dia kata akan hapuskan atas hasutan. Tapi kita lihatlah, walaupun kata akan hapuskan, walaupun akan wujudkan mana-mana satu akta baru, lepas pegang Perdana Menteri terus katakan kita akan tukar, kita akan hapuskan akta ini. Sampai sekarang bukan saja tak tukar, malahan ramai termasuk pensyarah universiti, pensyarah undang-undang dibawa ke mahkamah. Ini janji bohong palsu daripada Barisan Nasional. Sebab itu janganlah bermain dengan kata-kata yang manis dalam undang-undang ini. Oh, tujuannya adalah untuk melaksanakan apa-apa projek, skim atau perusahaan dalam melaksanakan fungsinya. Memang manis. Tapi yang buat ini mempunyai sejarah yang selalu menipu
selalu bermungkir janji, tidak menepati apa yang dikatakan. Sebab itulah saya berpendapat bahawa syarikat ini tidak wajar ditubuhkan. Kalau kita tubuhkan, bermakna sebahagian wang yang dikutip itu akan pergi kepada syarikat. Dan kita khawatir ia akan mewujudkan satu konflik of interest. Sebab itulah kita pelik bagaimanakah dalam keadaan beberapa seksyen lain yang berkaitan dengan pelaburan telah pun dipadamkan, tiba-tiba yang ini satu tinggalkan. Maknanya ada sesuatu yang mereka cuba buat ni. Jadi kita merasakan bahawa kalau nak padam-padam semua, kembalikan kepada fungsi asal. Tadi dikatakan oleh rakan saya daripada Serdang bahawa lembaga asal negeri juga terlibat dalam memungut wang-wang ataupun pinjaman-pinjaman daripada anak-anak kita yang terlibat dengan PTN. Sebenarnya saya sendiri tidak bersetuju supaya lembaga asal negeri itu terlibat dalam memungut wang daripada pelajar-pelajar ini. Sebab kita kena faham bahawa fungsi lembaga asal negeri ini berbeza. Cara mereka bekerja pun mereka. Jadi kalau kita berikan satu institusi seperti lembaga asal negeri untuk memungut wang-wang daripada pinjaman ini, dengan mereka gerak kerja mereka, sebab itulah kita lihat banyak kes-kes di mana cara kutipan itu agak lebih agresif dibandingkan dengan cara kaedah yang lain. Tapi bagaimanapun saya nak tegaskan bahawa syarikat ini tidak wajar ditubuhkan, tidak wajar dibenarkan untuk ditubuhkan kerana kita tak mahu fungsi asal dan matlamat asal lembaga negeri ini dilencongkan dengan wujudnya syarikat ini. Dan ini akan bertentangan dengan spirit perlembagaan di mana wang cukai hendaklah digunakan, hendaklah dikompos sebanyak yang boleh dengan tujuan satu saja, untuk memberi manfaat kepada rakyat, untuk dikembalikan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan individu tertentu, bukan untuk mengaut keuntungan oleh syarikat-syarikat tertentu. Sebab itu saya menentang dan saya mohon supaya government sila tambahan penjelasan tambahan. Terima kasih Datuk Ketua. Saya tengok Datuk Ketua hari ini memang steady, kuat. Daripada pagi dia seorang handle mesyuarat. Ini lelaki contoh. Patut kena bagi penghormatan ni. Lelaki contoh yang tahan lama. Itu kuat. Saya pun nak minta petua apa akang kayu makan berapa hang kan. Lepas ni kita menentang. Baik. Minta penjelasan daripada Spang. Sebab Spang kata tak bolehlah nak melabur, tak boleh tubuh syarikat apa semua ni, kena balik kepada fungsi asal apa semua ni. Tapi takkah Spang terfikir bahawa kerajaan pun menghadapi masalah ni, duit tak ada ni, duit tu minyak boleh kena naik 2 kupang. Tak kesian ke kerajaan ni? Minyak pun kena naik 2 kupang. 2 kupang betul lah nak carilah. Jadi minta penjelasan. Yang Muhammad sebelum jawab tadi saya dah tegur beberapa ahli Yang Muhammad supaya kembali kepada tajuk yang asal. Isu GST, isu minyak tak ada dalam rang undang-undang ni. Dia memang tak peraturan 36 dalam bracket 1. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Tak payah jawablah pokok senang. Saya tak jawab, cuma saya ingin mengembangkan. Tak perlu isu tu. Isu tu tak perlu. Tumbuk kepada lembaga hasil dalam negeri. Sebab tu Presiden dia pening. Saya mengatakan bahawa Spang, boleh sila Kolokansa. Terima kasih Spang. Sudah tentu sebagai sebuah badan autonomi yang juga self-sufficient dengan izin, sudah tentu aktivitinya untuk menguntungkan LCDN itu sendiri, takkan dia rugilah. Jadi kita sudah tentu menguntungkan syarikat-syarikat dan juga menguntungkan badan ataupun agensi tersebut, kerana dia sudah menjadi sebuah badan autonomi yang tidak ada kebergantungan kepada kerajaan dari sudut kewangan. Itulah matlamat, salah satu daripada matlamatnya. Dah. Jadi keuntungan itu adalah utamalah, bukannya satu perkara yang tidak positif. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Kuala Kangsar.
kita tak menafikan apabila kerajaan menubuhkan syarikat ini ataupun lembaga negeri ini dibenarkan untuk tubuh syarikat, memang saya rasa memang tujuannya mulia. Tujuannya untuk bagaimana supaya menjana wang-wang yang telah dikutip itu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Tapi bagi saya, itu bukan fungsinya. Kita mesti dengan izin stick kepada fungsi yang asal. Sebab itulah peranan hasil dalam negeri. Sebab apabila mula kita nak mula buka syarikat dan mula kita nak berniaga dan sebagainya, kita khawatir. Walaupun saya kata tadi, memang benar. Janji-janji yang dikatakan itu memang nampak manis. Tapi kami, semua rakyat Malaysia ini berhadapan dengan janji-janji manis ini dan akhirnya kami menderita. Sebab itulah kita merasakan bahawa ya, siapa nak bangun silakan. Lenggong nak bangun. Nak bangun ke? Tak ada. Okey, bagi saya, kita mesti, kalau kita nak perkasakan bagaimanakah LHDN ini boleh diberikan peranan yang lebih sophisticated, bagaimana mereka boleh dapatkan cara-cara terbaru untuk mendapatkan wang cukai itu. Itu kita boleh setuju. Tapi bila kita meletakkan satu syarikat, menubuhkan sebuah syarikat, di mana antara peranan syarikat itu ialah melaksanakan apa-apa projek, skim perusahaan. Kita tak jelas apakah skim yang dimasukkan atau perusahaan. Maknanya bagi saya, dah ada satu penyimpangan daripada matlamat asal. Yang ini yang kita khawatir. Apabila kita mula menyimpang daripada matlamat yang asal itu, nanti kalau ditakdirkan wang, katakanlah buat syarikat, digunakan untuk labur. Tiba-tiba pelaburan ini, kita tahu pelaburan, apabila nama pelaburan pun, dia pasti akan terdedah dengan untung dan rugi. Tidak ada masalah lah kalau sentiasa untung. Adakah kita boleh bagi jaminan apabila dilaburkan mesti sentiasa untung? Apabila kita dalam bentuk perniagaan, dia tak terdedah daripada untung dan rugi. Jadi kalau persoalannya rugi, bagaimana? Bagaimana nasib mereka-mereka yang membayar cukai? Ya, Jelebu bangun. Ya? Jelebu bangun. Oh, Jelebu, silakan Jelebu. Kawan lama. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Sepang. Saya tertarik dengan analogi yang diberikan oleh Sepang berkaitan dengan fungsi asal dan perubahan. Dia menekankan supaya LHDN ni jangan berubah-ubah. Kita cakap tak berubah. Kita menambah, membuat pembaharuan. Dan ini proses biasa sebagai satu organisasi yang dinamik. Jadi oleh kerana itu, perubahan itu ialah untuk pengukuhan. Fungsi asal tidak pernah berubah, malah diperkokoh. Jadi ini tak jauh bezanya. Apa pandangan daripada Sepang? Kalau analogi itu kita kaitkan dengan pendirian parti PAS sendiri, yang dulu tak boleh dengan DAP, tapi sekarang dia boleh dengan DAP bekerja dan matlamatnya sudah berubah jauh. Jadi analogi ini macam mana kalau kita nak kaitkan dengan pendapat dan pandangan Sepang berkaitan dengan kenapa LHDN ni tak boleh nak buat pelaburan? Saya fikir ini satu padan yang dinamik. Dan ini bagaimana Sepang melihat analogi dua perubahan ini? Apakah dia tidak dinamik ataupun dia sesuatu yang merugikan? Ini masalah bila kita bagi BN tanya soalan ni. Orang tanya, yang ini relevan tak? DAP dengan PAS ni. Jadi speaker, boleh jawab? Relevan? Relevan ke? Speaker pun takut ke? Ya. Tak payah jawab. Sepang tak boleh lah menuduh speaker takut. Okey. Saya tarik balik. Speaker tak takut. Okey, bagi saya tidak ada masalah untuk kita nak buat perubahan. Memang manusia ada perkara dalam hidup kita memang ada benda yang kena berubah. Tapi saya maksudkan kalau kita nak ubah itu, bukan kita mengubah, bukan kita letakkan beban itu kepada lembaga hasil negeri. Bagi saya, lembaga hasil dalam negeri ini tugas dia itu tetap, jangan kita ubah-ubah. Tapi wang yang didapat itu yang kerajaan kena fikir. Macam mana wang itu nak didiversify dan sebagainya, itu kita letak pada kerajaan. Bukan lembaga hasil negeri. Peranan hasil negeri untuk kutip cukai. Peranan dia itu saja, jangan lebih-lebih lagi. Yang lain itu, wang yang kita dapat daripada hasil daripada negeri itu, yang kita masuk dalam consolidated fund itu, kita serahkan pada kerajaan. Bagaimanakah cara kerajaan nak gunakan wang itu untuk kepentingan rakyat? Sebab kalau kita letakkan juga badan pemungut cukai
dia juga terlibat dalam pelaburan, kita khawatir dia akan menyebabkan bukan saja melencur daripada tempanan asal, dia akan mengakibatkan wang yang dikutip itu mungkin terdedah kepada risiko. Itu persoalannya. Bukan persoalan tak boleh berubah. Nak berubah-berubahlah, tidak ada masalah. Tapi biarlah berubah itu, jangan sampai kita meletakkan wang rakyat ini terdedah dengan risiko. Itu persoalannya. Sebab kita dah banyak kes-kes kat Malaysia ini, apabila institusi amanah ini kita bagikan ruang untuk mereka melabur dan sebagainya, akhirnya sikit sebanyak salah guna itu berlaku. KWSP sebagai contoh. Berbanyak kes-kes di mana wang-wang itu digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, untuk menyelamatkan syarikat-syarikat tertentu. Yang ini yang kita tak boleh terima. Sebab apabila kamu telah mengubah peranan asal itu, kamu sedikit sebanyak terpaksa mengakui bahawa wang itu akan terdedah pada risiko. Yang itulah yang saya rasa yang kita khawatir. Sebab itulah kita minta supaya kerajaan... Sepang. Yes. Boleh celah. Oh ya, silakan. Ya, sila. Saya tertarik tentang ini topik perubahan. Sebab baru-barunya LHDN, tugas dia ialah kumpul wang oleh rakyat untuk manfaat rakyat. Tetapi ikut rekod Barisan Nasional, apa bezanya ini 1MDB? Dulu kata skim yang baik. Sekarang rugi hampir 40 bilion. Apa komen ahli yang berhormat Sepang? Terima kasih kepada saya daripada Wangsa Maju. Inilah yang tadi kita khawatir. Memang janji memang manis selalu. Janji memang manis. Sebelum pilihan raya tak akan naikkan minyak. Lepas naik berapa kali naik minyak dah. Kita pun rakyat pun dah naik minyak. Sebab apa tak tahan dengan azab yang kita tanggung. Sebab itulah kita kata tadi tak cukup dengan kata-kata manis dalam undang-undang ini. Sebab LHDN ini dia bukan macam bukan macam Ceti. Ceti dia tak risau. Ceti dia kutip wang, lepas tu macam mana nak belanjakan wang, itu kita tak perlu risau. Sebab Ceti antara individu dengan individu. Ini melibatkan rakyat. Ini melibatkan wang yang bukan 5-6 ribu ringgit. Dia melibatkan bilion ringgit. Jadi kalau kita dah mula kita meletakkan wang ini kepada risiko, inilah yang kita khawatir. Jadi kes IMDB, kes KWSP, kes Petronas, banyaklah. Yang mana kita lihat institusi amanah ini, walaupun melibatkan wang rakyat, tapi seringkali dia wang-wang yang dikutip itu terdedah kepada risiko-risiko. Yang inilah yang kita minta kerajaan supaya peka, supaya kerajaan jangan tersilap langkah, walaupun dengan tujuan yang mungkin baik, dengan tujuan tak jelas. Tadi dok sebut tugas. Saya belum panggil lagi. Maaf Tuan Speaker. Silap aja tiap-tiap kali. Maaf. Terima kasih Tuan Speaker. Tadi Sepang telah sentuh tentang peranan lembaga hasil dalam negeri Malaysia itu ialah untuk mengut hasil cukai dan tidak yang lain. Tadi saya ingin imbas kembali pada tahun 80-an apabila berlakunya skandal Maminco Makuasa. Sebanyak 1.6 bilion ringgit, itu duit yang besar pada ketika tu 80-an tu. Itu telah melibatkan peruntukan daripada ataupun dana daripada EPF. Jadi EPF lebih kuranglah itu caruman juga kan, caruman daripada pembayar cukai dan juga mereka yang mendapatkan hasil. Jadi saya nak imbas kembali Sepang. Kalaulah teladan dulu 80-an tu tidak dijadikan sepadan, apa yang akan terjadi kalau lembaga hasil dalam negeri itu dibiarkan untuk membuat laporan, menerusi membuatkan pelaburan menerusi syarikat-syarikat RM2 seperti Maminco dan Makuasa dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Jelutong, minta maaf. Terima kasih kepada Jelutong. Itu yang seperti mana dikatakan oleh Wangsa Maju Jelutong ini, maknanya banyak insiden-insiden yang menunjukkan bahawa
Seolah-olah kerajaan ini memang kerajaan pelupa. Betul lah Ketua Mahathir mengatakan Melayu mudah lupa, tapi saya rasa yang lebih teruk lagi memang kerajaan pelupa. Bila kerajaan pelupa ni dia tak kisah apa yang berlaku sebelum ni sebab dia tak ingat. Sepatutnya kerajaan yang pelupa yang mungkin sampai ke peringkat nyanyuk ni tak payah jadi kerajaan lagi lah. Sebab susah. Apabila kita beritahu jangan buat begini, dia buat juga. Sebab ada kuasa 2/3 dia boleh buat. Ada kuasa majoriti dia boleh buat apa saja. Bagi kita, tolonglah. Please lah. Biarlah kutipan-kutipan yang dipungut ini, biar kerajaan fikirkan cara lain. Bukan kita membebankan lembaga siaran negeri untuk menubuhkan syarikat dan menjalankan peranan yang bukan sepatutnya dimainkan oleh lembaga siaran negeri. Jadi saya rasa sekadar itu dapat saya sampaikan untuk yang berkaitan dengan ini. Jadi saya minta supaya lagi sekali ditarik balik pindaan ke atas yang memasukkan Seksyen 28A ini. Terima kasih.